Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kepada tajuk yang pertama mengenai tajuk iaitu pensyariatan perang. Seterusnya iaitu hukum berperang. Hukum berperang secara amnya di sini adalah wajib. Dan bagi fardu ain pula, ianya bila diserang oleh orang kafir. Dan fardu kifayah, hukum perang menjadi fardu kifayah apabila kita perangi orang kafir dalam negeri yang enggan bayar jizyah walaupun telah diarahkan oleh pihak tertentu ataupun pihak kerajaan. Kita pergi pada slide seterusnya, iaitu izin peperangan. Izin peperangan ketika para sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk berperang, akan tetapi minta izin untuk memerangi orang kafir. Dan apabila Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, barulah diizinkan untuk berperang. Di sini menunjukkan ketika para sahabat Rasulullah di Makkah, para sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk berperang, tapi tidak dibenarkan kerana belum turunnya ayat daripada Allah SWT. Selepas mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah menurunkan ayat. Maka turunlah ayatnya, iaitu berdasarkan lafaz ayat ini adalah adin. Apakah ia? Ia adalah lafaz fi'lu madhi lil majhul yang bermaksud diizinkan. Diizinkan apa? Diizinkan untuk berperang. Lafaz ini menunjukkan kebenaran dan keizinan daripada Allah kepada orang muslimin untuk berperang atas asbab syar'i, asbab tertentu, asbab yang penting. Oleh itu berperang diharuskan dalam Islam agar dapat mempertahankan Islam. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Sebab diizinkan perang iaitu adalah pertama, untuk memelihara agama dari dihapuskan. Kita memelihara agama Islam kita. Yang kedua, menjamin kebebasan beragama dan keselamatan tempat beribadat. Maksudnya kita terjamin kebebasan dalam kita punya ibadah, dalam kita punya pekerjaan sehari-harian. Yang ketiga, orang Islam dizalimi, kita ditindas ketika itu kita boleh melawan, berperang, iaitu diizinkan dalam agama dan menjadi wajib apabila kita diperang. Yang keempat, sebab diizinkan perang adalah orang Islam diusir oleh satu tempat. Okay, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Slide di sini menunjukkan tajuk mengenai dengan perang dalam syarak. Apa yang dimaksudkan perang dalam syarak ini adalah qital fi sabilillah. Apakah maksudnya? Maksudnya guna semaksima kekuatan tenaga, kuasa dan keupayaan kita untuk menentang kemungkaran, menentang kezaliman. Yang kedua, maksudnya mampu menanggung kesusahan. Kita dapat menanggung kesusahan dengan kita punya jasad, tenaga kita. Dan yang terakhir adalah untuk memerang dan menjatuhkan musuh. Itulah maksudnya qital fi sabilillah. Kita berserah pada jalan Allah semuanya. Kita pergi ke tajuk yang selanjutnya mengenai dengan contoh sejarah umum peperangan Islam. Itu dalam Islam banyak menunjukkan kisah-kisah dan ataupun sejarah-sejarah peperangan Islam terdahulu. Banyak perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq dan banyak sehingga kan perang pada zaman Rasulullah itu banyak berlanjutan hingga ke zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Dan kita ambil umum iaitu pada perang Badar, contoh yang kita ambil berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dan tentera berkuantiti, tentera ketika itu, tentera Islam berkuantiti sebanyak 313 tentera. Manakala tentera kafir Quraisy pada ketika itu 1000 tentera. Tapi pada ikut logiknya, jika sedikit melawan banyak, 300 menentang ataupun berperang dengan 1000 tentera, secara logiknya kita nampak tentera yang melebihi had, iaitu kuantitinya 1000, dapat memenangi peperangan itu. Tapi di dalam peperangan Badar yang pertama ni, di dalam peperangan Badar ini,
sebanyak 313 tentera dapat mampu mengalahkan tentera kafir Quraisy. Kerana apa? Kerana adanya bantuan daripada Allah. Allah menggerakkan malaikat untuk membantu umat Islam ketika itu. Faktor berlakunya peperangan Badar ketika itu ialah Rasulullah mengarahkan untuk merampas barang-barang dagangan dari kafilah perniagaan dari Syam ke Makkah yang diketuai oleh Abu Sufyan Harb. Pemimpin kafir Quraisy membuat keputusan untuk berperang dengan tentera Muslim setelah mendengar niat Rasulullah dan tentera Muslim. Itulah sebab tercetusnya Perang Badar. Dan dalam peperangan Badar, kita lihat ada tawanan perang. Tajuk tawanan perang ini menunjukkan ketika Perang Badar, terjadinya tawanan peperangan, iaitu tentera yang ditawan. Perang meletup dan tentera Muslim menang, terlihat kat slide ini. Tentera Muslim menang, manakala 70 tentera kafir mati termasuk Abu Jahal. Bahkan ketika itu mereka mempunyai 1000 orang tentera Quraisy, kafir Quraisy. Tapi tentera Muslim yang memenanginya. Kita lihat kepada seterusnya, 14 sahabat syahid pada peperangan Badar dan 70 ditawan. Rasulullah minta pendapat para sahabat. Apa ya tawanan perang ketika itu? Tentera kafir Quraisy dijadikan tawanan sebanyak 7 orang. Dan pendapat daripada Abu Bakar mengatakan menebus diri dengan wang, memberi wang. Manakala Sayyidina Umar berkata bunuh sahaja. Maka Allah menegur keputusan Rasulullah dan menerima keputusan Umar. Dalam surah Al-Anfal ayat 67 hingga ayat 69. Dan dari sini kita nampak hikmah diizinkan berperang adalah nasib orang Islam terbela dan kedudukan mereka lebih kuat. Selepas terbela, automatik ataupun secara amnya kita punya kedudukan sebagai umat Islam ini lebih digeruni, lebih dihormati dan lebih kuat. Terusnya menjamin kebebasan dalam beragama. Yang ketiga, negara akan menjadi aman dan tenteram. Dan yang keempat, Allah menjanjikan balasan kepada mereka yang gugur syahid di medan perang. Itu apa janji Allah dalam surah Al-Quran tertulis. Syurga buat mereka yang berperang. Pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu penutup. Di sini, penutup, perang adalah sesuatu pekerjaan yang dituntut ataupun suatu ibadah yang dituntut apabila umat Islam terancam oleh orang-orang kafir. Ini menunjukkan Islam harus dipertahankan kerana agama Islam adalah syumul untuk seluruh umat. Apakah yang maksudkan dengan syumul? Syumul adalah menyeluruh, merangkumi semua umat Islam, merangkumi semua umat, termasuklah agama apa sekalipun, kerana asalnya manusia itu daripada agama Islam. Sekian.